Hai, bertemu kembali dalam kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 3, Unit 7 Keyakinan Diri, Subtopik Selam dan Kawal. Sila rujuk muka surat 39 bersama Cikgu Masyita dari SKPP 16-2. Standard kandungan 1.11 melakukan kemahiran keyakinan dan keselamatan dalam air. Standard pembelajaran 1.11.1 murid dapat mengawal pernafasan untuk 1 jangka masa semasa di bawah permukaan air. Sila rujuk buku teks muka surat 41, Unit 7 Keyakinan di Air. Pada waktu cuti sekolah yang lalu, keluarga Susan bercuti di Taman Tema Air. Perhatikan gambar murid-murid. Soalan nyatakan langkah-langkah keselamatan ketika melakukan aktiviti air. Ya, apakah jawapannya? Baik, antara langkah-langkah keselamatan ketika melakukan aktiviti air, pertama, periksa kedalaman kolam. Kerana kedalaman setiap sudut adalah berbeza. Oleh itu, anda perlu pastikan diri selesa dengan kedalaman tersebut. Yang kedua, pastikan pengawal atau penyelamat kolam berada di tepi kolam. Ya, anda perlu pastikan kolam itu mempunyai pengawal kolam terlatih yang bertugas sepanjang masa. Ketiga, gunakan kelengkapan yang betul seperti pelampung. Ya, anda perlu menggunakan pelampung mengikut kesesuaian kerana penggunaan pelampung adalah selamat kepada kanak-kanak kerana mereka boleh bergerak bebas dengan menggunakan pelampung tersebut. Keempat, jangan berlari di tepi kolam kerana lantai kolam biasanya agak licin. Kelima, pakaian haruslah sesuai untuk menjalankan aktiviti renang, iaitu pakaian renang. Keenam, sekiranya menghadapi masalah di dalam air, bawa bertenang. Pusingkan badan supaya anda berada dalam keadaan terlentang. Dan jika ternampak seseorang, lambaikan tangan untuk menarik perhatian. Cara lain pula ialah dengan meletakkan tangan anda di dalam air. Dan yang ketujuh, sentiasa mematuhi arahan guru atau orang dewasa yang berada di situ. Jelas ya murid-murid? Sila rujuk buku teks muka surat 42. Subtopik seterusnya ialah selam dan kawal. Mari belajar cara mengawal pernafasan di bawah permukaan air. Antara cara-cara mengawal pernafasan di bawah permukaan air ialah pertama, berdiri di dalam kolam dan tarik nafas. Kedua, rendahkan badan sehingga kepala berada di dalam air. Tahan nafas beberapa saat, hembus nafas perlahan-lahan. Dan ketiga, berdiri semula dan tarik nafas. Jelas ya murid-murid? Perhatikan gambar apakah yang sedang dilakukan oleh mereka. 1, 2, 3 dan hembus nafas perlahan-lahan. Ya, mereka sedang melakukan teknik membuat bubble. Teknik ini merupakan perkara asas yang perlu dilakukan sebelum melakukan renangan. Anda perlu belajar bernafas di dalam air. Kebiasaannya ramai yang bernafas menggunakan mulut. Tetapi jangan pula membuka mulut ya. Sebelum masuk ke dalam air, pastikan anda telah mengambil oksigen dengan cukup. Kemudian, menyelam dan keluarkan bubble secara sekata selama 3 kali. Untuk kali yang keempat, lepaskan bubble yang banyak dan cuba lepaskan badan anda. Jika berjaya, anda akan terasa seperti terapung. Kenapa? Ini kerana dengan bubble tersebut membantu anda untuk terapung di dalam air. Baik murid-murid, anda perlu melakukan aktiviti ini mengikut kemampuan diri anda. Jelas ya murid-murid? Baik, untuk lebih kefahaman, jom saksikan video teknik bernafas di dalam air yang telah cikgu sediakan. So, hari ini kita akan belajar cara macam mana kita nak menggunakan teknik bubbling, teknik bubble. So, mula-mula kita ambil nafas sebenarnya di udara menggunakan mulut dan menghembuskan di dalam air menggunakan hidung. So, kita tengok, ambil nafas menggunakan mulut, lepas tu hembus
di dalam air menggunakan hidung. Maksudnya dalam air tu, masa dalam air tu mulut kita tertutup. So mulut kita tertutup menggunakan hidung sahaja. So boleh praktis bagi kita tenang di dalam air. So ini sebenarnya cara yang betul ataupun cara yang sempurna bila kita berenang. So bila kita masuk je dalam air, kena keluarkan udara yang ada.